Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment dan share ke YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang tu lupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan terlepas. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton aku yang datang daripada Malaysia, yang datang daripada Indonesia, yang datang daripada Singapura, yang datang daripada Brunei. Nak dijadikan cerita macam tu, terima kasih kerana menonton video aku. Jangan lupa untuk tekan button subscribe, okay? Okay guys, nak dijadikan cerita macam tu, macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita kembali lagi dalam segmen Noror. Sebab ramai gila nak segmen Noror. So hari ni, macam korang dah baca dekat thumbnail, korang dah tengok tu kan, korang dah baca dekat tajuk tu kan, hari ni kita akan cakap pasal toyol. Aku sebenarnya daripada kecil kan, kita pernah dengar toyol. Tapi toyol tu apa kan? Dia datang daripada mana? Kenapa nama dia toyol? Macam mana dia jadi toyol lah, macam tu kan? So, tanpa basa-basi, jomlah kita masuk dalam cerita toyol kita. Okay guys, toyol ni sebenarnya dia ni macam satu belaan. Kau faham tak belaan tu apa? Macam dia mesti ada tuan. Faham tak? Dia takkan tiba-tiba curi duit orang tiba-tiba. Dia mesti ada tuan dan dia dengar cakap tuan dia. So, bila dia ada tuan, maksudnya tuan dia tu kena bagi dia makan. Baru dia buat apa yang tuan dia suruh. So, tanpa basa-basi, jomlah kita tengok macam mana sebenarnya toyol ni hidup. Belaan ni guys sebenarnya ada banyak. Ada hantu raya, ada saka-saka yang lain tu kan. So, toyol ni dia memang setia dengan tuan dia. Faham tak? Dia macam budak kecil macam tu. Dia ni memang setia dengan tuan dia. Tuan dia cakap apa, itulah yang dia buat. Dia takkan buat benda lain daripada tuan dia suruh. Dia mesti ikut apa yang tuan dia cakap. Dulu kalau korang tanya atuk dengan nenek korang, kalau korang balik kampung, mesti diorang tahu toyol ni memang famous dekat kampung bab-bab curi duit orang ni. Nak dia jadi cerita macam tu. Toyol ni dia kecil je. Okey, dia tak tahulah dia kecil macam mana. Kecil macam ni ke, tapi dia memang kecil je. Orang kata toyol ni okey, dia jelmaan ataupun bomoh tu seru dia daripada bayi yang dah meninggal. Macam tu, bayi tu dah meninggal, dia seru, jadilah toyol. Ada orang kata daripada fetus. Macam tu, fetus tu apa? Fetus tu macam ni. Macam tu, so dia ambil daripada fetus sebab tu dia kecil. Aku pun tak tahulah mana yang betul kan. Korang carilah sendiri kalau korang nak tahu betul-betul pasal toyol. Ada orang kata kalau nak hidupkan toyol ni kan, dia kalau kita nak hidupkan dia betul-betul, kita kena ambil dawah. Kita kena ambil dawah daripada ayam putih, siram dekat patung tu kan. Nanti dia jadilah toyol. Nanti dia pun bangun. Bila dia bangun, korang ajaklah dia buat TikTok saja je. Bila dah tuang tu kan, korang bukan tuang tengok je macam tu. Bukan, dia takkan jadi macam tu lah. Kau tuang, sambil kau tuang tu sambil kau baca mantra. Sambil tuang sambil kau baca mantra, barulah dia jadi. Nak lagi power, berasap dengan kemenyan. Kau ambil kemenyan tu, asap kemenyan tu isi sekali. Sebab apa? Asap kemenyan tu memang jin selalu suka. Jin selalu suka dengan asap sebenarnya. Lepas tu masuk dekat dalam botol kecil. Toyol tu masuk dalam botol kecil, isi dekat tempat tinggi. Aku pun tak pasti kenapa kena masuk dekat tempat tinggi. Supaya macam tak ada orang terlanggar pecah kot. Kalau pecah nanti kan diikut pula orang tu kan, macam tu. So, sebab tu isi dalam botol kecil. Sebab dia kecil, isi dalam botol kecil, isi dekat tempat yang tinggi. Ni biasa dekat kampung-kampung dululah. Jadi bila dia macam dah cukup tempoh, dia dah matang apa benda semua kan, barulah toyol ni dia boleh ikut cakap tuan dia. Dia ikutlah tuan mana yang nak ambil dia. Macam tu. Sebab toyol ni macam budak kecil, macam budak-budak. Jadi ni bila ada orang nak ambil dia tu, dia ingat orang tu macam mak ayah dia lah, lebih kurang macam tu. Jangan risau, toyol ni sebenarnya bukan manusia. Dia jin. Dia jin, syaitan, macam tu lah lebih kurang. So dia bukan manusia. So tak ada kaitan pun sebenarnya dengan manusia sebenarnya. Dan sebabkan toyol ni dia macam budak kecil, kalau tuan dia tu nak suruh dia buat kerja, tuan dia kena bagi dia makan dulu. Macam aku cakap tadi, kena ambil darah. Aku tak nak sebut ya. Kena ambil darah daripada ayam putih, kena siram dulu apa benda semua, bagi dia makan, baru dia buat kerja. Kalau tak, dia tak nak buat kerja. Dia main TikTok. Toyol ni memang macam aku cakap tadi, dia daripada bangsa jin. So, kalau daripada bangsa jin, macam-macam rupa toyol sebenarnya ada. Bukan satu jenis je. Kadang-kadang kita tengok dekat cerita tu kan, toyol ada macam warna hijau, macam tu kan. Tapi sebenarnya ada banyak lagi bentuk toyol ni sebenarnya. Bukan ada satu je. Macam-macam. Sebab dia terdiri daripada bangsa jin. Jin pun macam manusia juga. Ada kaum Melayu, ada kaum Cina, ada kaum India, macam-macam. Macam orang putih pun ada. Macam tu juga dengan bangsa jin. Diorang ada banyak jenis. Jin pun macam manusia juga. Bila dia meninggal kan, contoh kalau manusia yang baik, dia meninggal nanti, senanglah. Jadi kalau dia jahat, dia meninggal nanti,
padan lah. Macam tu. Sama juga dengan jin. Jin pun sama macam manusia. Ada dosa, ada pahala juga. Kalau dia meninggal dalam keadaan dia yang baik, baiklah. Kalau dia meninggal dalam keadaan dia macam lahabau, lahabau. Sebabkan toyol ni waktu tu dekat kampung, banyak gila orang katakan yang mencuri-curi duit, curi-curi duit. Lepas tu banyak lah konon-kononnya orang bagi petua. Petua tu apa? Macam langkah. Macam tu. Cara-cara untuk tak nak bagi toyol tu ambil duit kita. Tambat ketam batu dekat tangga rumah. Sebab dulu kan kalau dekat rumah-rumah kampung kan ada tangga kan. Okey, kita kena tambat tu macam gantung ketam batu tu dekat tangga. Supaya nanti toyol ni kan macam budak-budak. Bila dia tengok ketam tu kan, dia macam main dengan ketam tu, macam main-main macam tu. Sampai esok pagi. Bila esok pagi dia hilang lah. Sebab toyol ni biasanya dia buat kerjanya shift-shift dia malam. Macam tu, dia macam pencuri juga. Bukan macam pencuri, memang pencuri. Dia buat kerja memang malam-malam kan. Jadinya memang ada cara sebenarnya nak bagi toyol ni leka supaya dia tak ambil duit orang. Itulah maksudnya dia main dengan ketam batu kan dekat tangga kan. Main-main sampai esok pagi, lepas tu hilang. Lepas tu orang-orang kampung cakap lah kan, kalau tak nak toyol ni curi duit kita, kita kena isi duit kita tu masuk dalam uncang. Uncang, tak silap aku. Sebab uncang tu amalan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kita nak dijadikan cerita macam tu. So, orang kata tu antara petua yang paling berkesan. Macam tu, langkah-langkah yang paling berkesan untuk toyol ni tak ambil duit kita. Tapi bila gunakan uncang tu, kita kena ikhlas lah. Sebab kita nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Jangan pula kita ni pakai uncang tu semata-mata nak lari daripada toyol kan, supaya toyol tak ambil duit kita. Kita kena ikhlas buat benda tu. So, ini part yang paling, aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi sebenarnya ada orang kata, ni memang aku selalu dengar daripada aku kecil lagi, aku memang selalu dengar benda ni. Diorang kata kalau nak ambil toyol, ambil dekat Mekah. Kau faham tak? Nak ambil toyol kena ambil dekat Mekah. Sebab dekat situ sebenarnya lahirnya toyol. Okey, ada macam ritual lah, macam cara-cara macam mana kita nak ambil toyol, cara-cara macam mana kita ni nak jadikan toyol tu toyol kita dekat Mekah sebenarnya. Dan ada juga aku dengar waktu aku kecil kan, dia orang cakap macam ni, kalau kita selitkan duit kita dekat Al-Quran pun, toyol tu still boleh ambil. Kau faham tak? Sampai tahap macam tu. Dia boleh ambil duit tu walaupun duit tu dekat celah Al-Quran. Sebab dulu dekat kampung kan, orang-orang tua selalu ambil duit tu isi dekat dalam Al-Quran, macam celah-celah Quran tu. Dia ingat toyol ni tak beranilah nak ambil duit tu sebab duit tu dalam Al-Quran. Tidak. Toyol tu buka semata-matanya, dia ambilnya duit tu, gulung, dia ambil. Ritual yang dekat, orang kata dekat bahagian-bahagian Mekah ni, nak dijadikan ceritanya, dia kata dia kena pergi dekat satu tiang, lepas tu kena membungkuk. Lepas membungkuk nanti toyol tu ikutlah dia. Macam tu, toyol tu ikut dia. Toyol tu jadilah milik dia, jadilah kawan dia. Macam tu. Lepas tu orang kata kalau nak lagi selamat kan, ikat duit dengan rambut lah, macam-macam lah caranya. Tapi sebenarnya nak dijadikan ceritanya tu, kadang-kadang dia macam tak makan saman juga si toyol ni kan. Kau dah buat macam-macam pun dia selamba badak je, ambil je duit kau. Kadang-kadang tu kan ada je orang tua dekat kampung kan, dah buat macam-macam, habis duit kena sapu dengan toyol lah macam tu. Habis duit ni macam tu. Toyol ni dia memang macam, dia bijak lah. Dia di kalangan jin yang bijak dan patuh dengan tuan dia. Pakar-pakar perubatan tradisional cakap toyol ni biasanya kalau dicuri duit orang tu kan, dia akan gulung duit tu, gulung sampai macam jadi macam batang lidi pun ada, macam orang kata rokok pun ada, dia gulung sendiri tau. Dia pandai dia buat kerja kemas clean je. Gini sampai jadi macam bentuk bujur macam tu, bukan bujur lah, macam bentuk macam rokok macam tu lebih kurang. So begitulah dia macam tu. So kalau nama pun toyol ni, aku tak tahu lah sekarang toyol ada ke tak dekat dunia moden ni macam tu kan. Sebab biasanya kita duit dah simpan dekat bank. Aku tak tahulah pula kalau ada orang yang bela toyol, dia suruh toyol tu curi dekat bank. Ada ke? Tak tahu ada ke tak. Korang rasa ada tak? Ada tak? Korang fikir. Aku pun tengah fikir sekarang ni. Tapi kan, kalau orang tu beli toyol, sekarang lah, mesti dia kaya, kan? Tanta? Tak, aku terfikir macam ni. Tanta, ada orang yang kaya sebab dia beli toyol. Sekarang, ada tak? Adalah gurau-gurau. So nak dijadikan ceritanya macam tu. So aku dah tunaikan permintaan korang untuk terangkan pasal asal usul toyol nak dijadikan cerita. Toyol gitu lebih kurang. Toyol aku tengok dulu dalam cerita kat TV3 kan. Toyol tu warna hijau, telinga dia capang, mata dia merah, gigi dia gini macam tu. So sekarang aku tak tahulah toyol macam tu lagi ke tidak sebenarnya nak dijadikan cerita macam tu. So macam aku cakap tadi, kalau korang nak lagi cerita-cerita asal usul benda-benda macam ni, korang just komen dekat bawah, okay? Sorry lah kalau video kali ni membosankan. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horor ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye.